Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar pasal topik topik 3 berkenaan dengan pendekatan untuk meningkatkan pembelajaran sains kepada kanak-kanak. Okay, kat sini pendekatan meningkatkan pembelajaran sains kepada kanak-kanak dia ada berlaku secara formal dan tidak formal. Okay, formal ni benda yang benda yang telah dirancang dan dibuat semasa dalam kelas. Benda yang tak formal, benda yang tidak dirancang tapi benda tu berlaku, dibuat lah semasa dalam PNP, masa proses pembelajaran dan pengajaran tu, dia buat juga aktiviti tu. Okay, kat sini adalah berkenaan dengan pertama ada 5 semua. Pertama is pendekatan projek tu. Projek tu berbentuk macam mana dan macam mana nak dibuat. Okey, maknanya cikgu kena beri penerangan yang jelas lah supaya murid-murid faham apa yang perlu dibuat. Seterusnya pendekatan dan pembelajaran berdasarkan masalah. What is the problem pasal contoh kenderaan lah. Kenderaan bertayar 3 dengan bertayar 4 kan. Apa perbezaan dia? 3 mungkin tak stable, 4 sangat stable lah. Kenapa stable? Kita uji kan. Apa yang aktiviti boleh buat? Ambil kotak kasut, lepas tu gunakan tudung botol buat sebagai roda dan kita tengok dia punya result. Buat aktiviti dan result dah. Seterusnya adalah nombor 3 adalah pendekatan dan pembelajaran inquiry. Maknanya pendekatan tu dia berbentuk macam interaktif. Benda tu seronok lah. Dia maknanya benda baru lah, bukan secara tradisional pengajaran tu. Ni pelajaran ni dia ajar buat projek, lepas tu result tu adalah jawapan kepada persoalan kanak-kanak tu. Seterusnya inquiry ni kita tanya student sendiri. Okay student, what you want to learn? Apa yang kita nak buat hari ni? Kita tak terlalu fokus kepada buku lah. So seterusnya pendekatan penemuan berpandu. Okay, pendekatan penemuan berpandu. Dia macam kajian-kajian tu lah. Okay, dia berpandu kepada contoh kita pergi zoo lah. Aktiviti di zoo kan, haiwan berkaki 4, berkaki 2 kan, haiwan banyak kaki, haiwan tak berkaki. Okay, maknanya penemuan lah, discovery. Okay, mana kena pergi dekat tempat tu, tunjuk kat dia, lepas tu dia akan catat lah, tulis record tu lah, data-data tu. Seterusnya pendekatan proses kemahiran. Kemahiran ni terbentuk bila kita beri peluang dia untuk buat. Dia cuba sendiri, dia rasa sendiri dan baru dia boleh terang dekat orang. Okay, so seterusnya pendekatan proses kemahiran. Kat semua ada 6. Okay, tumpuan kepada kemahiran saintifik tertentu. Pertama is memahati lah. Memahati, menggunakan deria, maknanya sentuhan, rasa dan sebagainya. Komunikasi, bercakap kan, menerangkan sesuatu cerita dan sebagainya. Membandingkan, buat pembandingan berserta contoh dan hujah-hujah lah bagi menyokong pandangan dia. Seterusnya pengkelasan kan, maknanya dia kanak-kanak boleh lah kita ajar sampai dia boleh mengelaskan contoh haiwan tak berkaki, haiwan karnivor, omnivor tu macam tu lah. Okay, dari segi pemakanan, dari segi karakteristik haiwan tu sendiri. So seterusnya mengukur dan menggunakan alatan yang sesuai. Gunakan alat yang sesuai lah, nak ukur macam mana kan. Biasa kalau kanak-kanak kita buat aktiviti ukur pakai jari kan, sejengkal. Okay, sejengkal, satu tapak kaki ke contohnya kan, nak pakai tali tape ke, boleh. Okay, kita try and error, pakai pembaris. Seterusnya meramal. Benda yang ramal berdasarkan fakta lah. Contoh, langit dah macam gelap je, macam nak hujan. Okay, itu adalah ramalan lah. Kita suruh kanak-kanak ni buat ramalan agakkan berdasarkan apa persekitaran dia lah. So seterusnya inference ni buat macam simpulan kan, kesimpulan lah. Disebabkan apa benda tu berlaku kan, disebabkan benda macam ni kan. Kenapa awak cakap hari nak hujan? Kalau awak tengok dekat sebelah kiri kita, kat bahagian atas tu dah putih semua, dah bahagian kanan keadaan mendung kan, langit dah tak cerah, so tanda-tanda nak hujan contohnya lah. Okay, seterusnya pendekatan berpandu. Okay, kena kan, nampak ni, seni pun boleh buat juga. Seni boleh juga, kita nak buat macam mana aktiviti pertukaran colour tu. Merah campur biru jadi apa, kuning contohnya lah kan. So kat situ kanak-kanak akan nampak dia bukan magic, dia
reaction lah, kesan daripada daripada dua warna ni lah, digabungkan hasil dia apa. Okey, kita boleh tunjuk kat kanak-kanak juga. Dia bukan magic tapi kanak-kanak rasa benda tu magic. Okey, seterusnya pendekatan interaktif, pendekatan pembelajaran interaktif. Yang ni lah. Saya rasa tadi saya dah explain lah. Ni dia punya slide lah. Kalau awak nak tengok contoh, ini adalah contoh dia. Okey, pendekatan pembelajaran bermasalah. Guru memberikan masalah, bukan beri masalah tau, maksudnya menyatakan lah. Terangkan kepada kanak-kanak dan masa yang secukupnya untuk kanak-kanak tu cuba fikirkan something dan kanak-kanak tu diberi peluang untuk terangkan lah. Seterusnya guru-guru membantu menyelesaikan masalah. Yes, guru-guru membantu. Kita dah bagi masalah, lepas tu kita terangkan dia dan tolong dia lah. Proses pembelajaran melalui inquiry penting pada masa ini, ya, zaman sekarang lah. Kanak-kanak nak belajar jenis yang macam tu. Ni kita beri kepercayaan dia lah. So seterusnya, kanak-kanak terlibat secara kolaboratif dan projek tertentu ni lah, buat aktiviti berkumpulan. Contoh membina sebuah rumah kecil daripada bahan-bahan mereka yang terdapat di luar. Kanak-kanak menjana idea dan mewujudkan projek lah. Kerjasama lah penting. Okay, strategi dalam mengembangkan pembelajaran. Meneroka yang disasar, maknanya apa function dia, apa yang kita nak sebagai guru. Kita nak apa? Maksudnya kita nak budak-budak tu boleh dapatkan maklumat, boleh tahu masalah, boleh create the solution. Lepas tu boleh terangkan apa cara yang digunakan untuk selesaikan masalah tu. Okey, percakapan kanak-kanak, bila dia cakap tu kita dengar kan, sebab apa yang dia cakap tu adalah apa yang ada di dalam dia punya otak lah. Kan, so cara percakapan seseorang pun kita dah boleh detect dah. Oh, dia ni karakter macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni, based on apa yang dicakapkan. Alright, penerokan kanak-kanak lah. Suruh kanak-kanak, kita galakkan kanak-kanak menggunakan diri dia untuk apa? Untuk dapatkan maklumat, untuk buat something tu lah. Okay, menyiasat dan memahami lah. Scaffolding maknanya soalan yang berkesan sebagai latihan. Scaffolding maknanya kanak-kanak tu nampak tu. Kita bantu kanak-kanak untuk dia biasa dengan keadaan macam ni. Seterusnya dia boleh lukiskan. Lukiskan dengan mudah lah, lukiskan dengan mudah apa yang ada dalam imajinasi dia. Dia ada idea apa-apa, dia boleh nyatakan lah. So seterusnya kita akan galakkan dia kepada temu ramah lah, terangkan untuk build up dia punya confidence, untuk bertanyakan persoalan, tanyakan beberapa pandangan daripada orang lain. Seterusnya menggunakan boneka untuk ni lah, untuk explain. Dia boleh gunakan ni contoh kan, kenapa dia bina blok ni macam ni. Sebab blok ni sesuai dibina macam ni supaya dia punya graviti sesuai, kan dia berbentuk lebar dan sebagainya, kukuh lah, binaan yang kukuh. Okey, ini adalah menyiasat dan memahami pemikiran kanak-kanak. Ini cara dia. Okey guys, ni inklusi sains semua ada 8. Penyediaan pendekatan pengajaran inklusif. Dia macam ni, bantu kanak-kanak melihat sains dikeliling dan didapati melalui penerokaan, menjadikan model berbagai-bagai strategi pengajaran, meningkatkan akses peralatan dan pengagihan sumber yang adil, mengakui perbezaan individu dalam interaksi kanak-kanak, keseimbangan interaksi, terbuka, lebih aktif dalam pembelajaran mereka. Okey, kita akan menjadikan dia lebih meminati bidang sains ni lah, disebabkan pendekatan sebagai seorang guru kita tu sangat easy, friendly, sangat seronok untuk mereka. Okey guys, itu je untuk hari ini. Terima kasih. Ada sebarang soalan boleh tanya dalam Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.